Kenapa bila seseorang itu nak cuba nak jadi baik, makin banyak ujian? Oh, itu memang Rasulullah bercakap ya. Orang yang paling banyak diuji itu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kemudian orang yang sepertinya Rasulullah pun tak boleh hidupkan hati kita. Para ulama guru kita pun tak boleh hidupkan hati kita. Sebab Allah dah pakai tahu ya. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Adakah orang yang hatinya mati itu lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, faja'alnahu nuran. Lalu kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Ini ayat Quran. Mesti kita beriman. Mesti kita imankan. Imankan macam mana? Yang menghidupkan hati kita hanyalah Allah. Sekiranya kita sedar, kita ada saka daripada mak bapa atau datuk nenek, salah satu cara untuk mengelakkannya, satu langkah yang mesti dibuat, jangan menyimpan apa-apa barang. Jangan menyimpan apa-apa barang peninggalan arwah mak atau bapa, datuk atau nenek. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai orang yang beriman wajib kita mengetahui aspek hati kita. Ramai orang yang beriman dia tak tahu aspek hati masing-masing. Bila disebut hati, maka di dalam bahagian hati ini atau rohani kita ada sekurang-kurangnya empat istilah yang berkaitan empat bahagian rohani kita yang mesti kita tahu. Bukan hanya hati ya. Yang pertama dinamakan akal. Aklun. Yang kedua dinamakan hati, qalbun. Pertama aklun, kedua qalbun. Qalbun itulah hati. Yang ketiganya rohun, roh. Dan yang akhir sekali sirun, sir. Aklun, qalbun, rohun, sirun. Dalam hidup seseorang, empat aspek rohani kita ni perlu bekerja, perlu berfungsi, perlu kita gunakan. Sesudah kita dapat mengetahui empat macam, empat jenis nama rohani kita ni, aklun, qalbun, rohun dan sirun. Kewajipan kita yang kedua, hendaklah kita tahu apakah kegunaan. Apakah kegunaannya dan setakat mana kemampuannya. Setakat mana kemampuan akal, kemampuan hati, roh dan sir. Akal kegunaannya dan keupayaannya ialah menerima perkara-perkara yang masuk akal. Akal boleh kita gunakan untuk menerima perkara-perkara yang masuk akal. Perkara yang tak boleh masuk akal, akal tak boleh terima. Misalnya ada duit RM10,
bila kita sedekahkan kepada seorang RM5, pada akal kita tinggal RM5. Tapi kalau ada orang yang menyebutkan kalau awak sedekahkan RM5, awak akan dapat RM50. Ini tak masuk akal. RM10 tolak RM5, tentulah tinggal RM5. Tapi orang ini kata, tak apa, kalau awak sedekahkan RM5, awak akan dapat RM50. Ini akal tolak. Kenapa? Akal dia tak boleh faham perkara yang tak masuk akal. Yang kedua, hati. Hati dia boleh memahami yang akal tak boleh terima. Bahawa akal ni jauh lebih canggih daripada hati. Jadi kalau tadi RM10 didermakan RM5 dapat RM50, hati boleh faham. Inilah keyakinan. Inilah yakin. Nabi Ibrahim bila nak dibakar, Jibril datang nak selamatkan dia. Nabi Ibrahim tak mau. Pasal apa? Nabi Ibrahim menggunakan hati. Kalau api itu kehendak Allah, itulah yang terbaik. Tentulah semua orang yang guna akal, bodohnya dia dah dalam keadaan cemas, ada orang datang nak selamatkan dia, dia tak mau. Yang mengatakan begitu yang guna akal. Tapi Nabi Ibrahim guna hati, dia dapat memahami kalau api itu pilihan Allah, itulah terbaik. Lalu bila dicampakkan ke dalam api, betul, dalam api lebih baik daripada luar api. Dalam api ada makanan yang tak ada di luar, dalam api ada pangkat yang tak ada di luar. Bila turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hingga akhir ayat, para sahabat semua gembira. Sayyidina Abu Bakar seorang yang menangis. Bila sahabat bertanya, kenapa ya Abu Bakar kita suka agama kita dan sempurna? Maka jawab Abu Bakar, kerana Abu Bakar guna hati. Aku rasa dengan turunnya ayat ini, kewafatan Rasulullah dah hampir. Jadi Nabi Sayyidina Abu Bakar guna hati, dia faham turunnya ayat itu memberi isyarat kewafatan Rasulullah dah dekat. Tapi yang guna akal macam itulah. Jadi kita nampak bahawa akal itu jauh lebih canggih, lebih baik. Sebab itu apabila Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah ilmu pada akal tentang qudrat iradah, dia percaya Allah mampu menghidupkan orang yang mati. Tapi dia nak kepahaman yang lebih jelas, kerana dia rasa hati dia belum yakin, belum tenteram. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim AS munajat pada Tuhannya Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah berfirman, ya Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Nabi Ibrahim menjawab, ya, aku beriman ya Allah, kerana aku
telah berilmu pada akal bahawa dengan kodrat iradahmu engkau boleh menghidupkan orang yang mati. Tapi kalau engkau tunjukkan, ya Allah, dalam hatiku, nescaya hatiku ini boleh mutmainah. Maka akhirnya Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim ilmu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami ajarkan kepada Ibrahim alaihissalam terus ke dalam ruang hatinya supaya Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang yakin. Ini semua cerita Nabi Ibrahim ni menunjukkan bahawa hati itu jauh lebih canggih, daya kekuatannya pun jauh lebih canggih berbanding akal. Sebab itu ilmu pada akal saja tak cukup. Mestilah ada ilmu di dalam hati. Sesuai dengan hadis Nabi bahawa ilmu itu dua. Pertama, ilmu dalam hati. Kedua, ilmu pada akal. Al-ilmu ilmani, ilmun sabitun fil qalbi fadzaka ilmun nafi, wa ilmun fil lisan fadzaka hujjatullah ala ibadihi. Ilmu itu dua, kata Rasulullah. Ilmu tentang Islam. Pertama, ilmu yang tetap dalam hati, itulah ilmu yang benar-benar memberi faedah. Satu lagi, ilmu di lidah. Ilmu di lidah ni maknanya ilmu di akal. Itulah ilmu yang digunakan oleh Allah untuk mengukur nasib seseorang di akhirat nanti. Kalau baik dimasukkan ke surga, kalau jahat dimasukkan ke neraka. Jadi itu hati, dan hati perlukan ilmu. Kebanyakan manusia, orang yang bukan Islam memanglah mereka didik akal sampai boleh mencipta alat-alat sains yang pelik-pelik. Tapi hati mereka tetap tidak dididik, tertinggal. Kita orang Islam pun begitu juga. Hanya cari ilmu pada akal, tapi tak cari ilmu di dalam hati. Biarkan hati. Kemudian yang ketiga, roh. Roh ini ada pandangan roh. Pandangan roh ini juga kadang-kadang disebut pandangan mata hati. Basirah. Ini basirah itu ialah pandangan roh atau pandangan mata hati. Sama saja. Jadi roh itu untuk kita gunakan memandang. Memandang apa? Kita ni diberi oleh Allah dua mata, dua pandangan mata. Satu mata kepala, ini untuk memandang alam nyata. Pandangan mata hati atau pandangan roh itu untuk melihat alam di sebalik alam ini. Mungkin kita tak sedar baca Quran. Kalau di Selangor setiap masjid lepas maghrib isyak diwajibkan membaca ramai-ramai baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimah Al-Mulk itu artinya alam mulki. Alam mulki itu ialah alam zahir yang kita nampak dengan mata kepala, kita boleh rasa dengan panca indera. Itu kita lihat dengan mata kepala. Di sebalik alam mulki ini ada alam malakut. Kita baca di ayat terakhir di surah Yasin. Fa subhanallazi biyadihi malakut. Biyadihi malakutu kulli syai'in. Maha suci Allah di dalam genggaman kekuasaannya malakut tiap-tiap sesuatu. Jadi mata kepala kita melihat alam mulki, alam zahir. Pandangan roh atau pandangan mata hati
untuk melihat alam malakut. Roh ini pun terbiar, tak digunakan oleh orang-orang beriman sampai mati. Sayang, hati tak guna, roh tak guna sampai mati. Akhir sekali sir itu untuk menyimpan semua maklumat, ilmu yang pada akal, ilmu dalam hati tersimpan pada sir. Sebab itu sir diistilahkan as-sirru litajalliyat. Sir itu untuk menerima tajalli. Tajalli itu ialah datangnya berbagai maklumat daripada Allah. Mula-mula diterima oleh akal, oleh hati, dipandang oleh roh, lalu tersimpan pada sir. Inilah empat anggota dalaman kita yang kita tahu, akal dan hati saya. Jadi tajuk hari ini, macam mana nak merawat hati. Semua kita tahu, kerana selalu dah dengar, penyakit fizikal berbanding dengan penyakit dalam hati ini, bila menyerang, penyakit dalaman ini lebih sukar untuk dirawat kerana obatnya susah nak cari, doktornya pun jarang kita temui. Doktor pakar yang sebenar sudah tak ada, iaitu Nabi Muhammad SAW. Bahayanya pun lebih besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran sudah bagi tahu kita, ibu punca berbagai penyakit yang menyerang hati manusia ialah satu, iaitu penyakit ghaflah. Penyakit apa? Ghaflah. Ghaflatul qalbi, lalainya hati. Itu ibu berbagai penyakit dalam hati kita. Ghaflatul qalbi. Tadi saya bacakan satu ayat, saya terjemahkan ayat itu. Sesungguhnya Allah telah sediakan untuk isi neraka ramai di kalangan jin dan manusia. Maknanya apa? Majoriti jin dan manusia itu masuk dalam neraka. Apa sebab? Sebabnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebabnya mereka ada hati, tapi mereka tidak mampu menggunakan hati mereka bagi memahami kebenaran Allah. Hati untuk memahami ajaran Allah, tapi kebanyakan jin dan manusia tak mampu menggunakan hati untuk memahami ajaran Allah. Yang kedua, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang kedua, mereka ada mata tapi tidak boleh, mereka tak mampu menggunakan pandangan mata mereka untuk melihat kebenaran Allah. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada pendengaran telinga tapi mereka tak mampu menggunakan pendengaran telinga untuk mendengar kebenaran Allah. Ada mata tak boleh guna, ada telinga tak boleh guna, ni makna akal. Maknanya apa dia? Akal. Jadi manusia jin yang tak mampu menggunakan hati untuk memahami kebenaran Allah, ada akal tidak mampu digunakan untuk menerima ilmu atau pengajaran Allah. Mereka ini ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan mereka lebih buruk lagi.
keadaannya. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah golongan ghafilun, golongan orang-orang yang berhati lalai. Jadi daripada ayat ni punca berbagai penyakit hati ialah sifat ghaflah. Jadi kita nak tahu apa itu ghaflatul qalbi. Dalam bahasa kita, ghaflatul qalbi itu lalainya hati. Lalai hati dengan lalai akal lain ya. Kalau lalai akal tu boleh tahan, lupa, terlupa. Kalau lalainya hati ini memang hebat. Kenapa hati jadi ghaflah? Jawabannya kerana hati mati. Dah mati, berada dalam kegelapan. Hati manusia ini Allah terangkan dalam satu ayat, ada dua keadaan. Pertama, hati yang hidup bercahaya. Kedua, hati yang mati dalam gelap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 122 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bi fin nas kaman masaluhu bi dhulumat laisa bi kharijin minha. Ringkasnya ayat ini Allah terangkan dua keadaan hati. Pertama, hati yang Allah hidupkan diberi cahaya. Yang kedua, hati yang mati tak dihidupkan oleh Allah, berada dalam gelap. Allah tanya, adakah sama? Jawabnya, tak sama. Jadi kita tahu kenapa hati berpenyakit ghaflatul qalbi. Jawabnya kerana hati itu mati, berada dalam kegelapan. Karena itu untuk langkah yang perlu dibuat untuk mengelakkan ghaflatul qalbi, lalainya hati, mestilah kita usahakan supaya hati kita yang mati itu Allah hidupkan, beri cahaya. Senang saja. Kita mesti ada kehendak. Hati aku ni mati, berada dalam kegelapan. Aku nak hati aku ni Allah hidupkan. Kita sendiri tak boleh hidupkan hati kita. Ya? Kita tak boleh hidupkan hati kita. Kerana yang menghidupkan hati ini Allah. Itu mesti kita faham. Sebab dalam ayat tadi, awaman kana mayitan fa akhyainahu wa ja'alna lahu nuran. Adakah orang yang hatinya mati itu lalu kami hidupkan, sesudah kami hidupkan kami beri cahaya dalam hati yang hidup. Adakah orang yang berhati demikian yang telah aku hidupkan bercahaya ini sama dengan hati lain yang tetap mati berada dalam kegelapan? Tentu tak sama. Jadi ayat ini kita tahu siapa yang menghidupkan hati kita? Allah. Rasulullah pun tak boleh hidupkan hati kita. Para ulama guru kita pun tak boleh hidupkan hati kita. Sebab Allah dah pakai tahu awaman kana maitan fa akhyainahu. Adakah orang yang hatinya mati itu lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, faja'alnahu nuran. Lalu kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Ini ayat Quran. Mesti kita beriman. Mesti kita imankan. Imankan macam mana? Yang menghidupkan hati kita hanyalah Allah. Sesudah hidupkan, Allah akan beri cahaya. Allah bagi tahu hati yang hidup
dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah ni tidak sama dengan hati yang tetap mati kerana Allah tak hidupkan, dan berada dalam kegelapan kerana Allah tak beri cahaya. Tak sama. Ini sangat penting ya. Jadi kalau kita dah yakin Allah saja yang menghidupkan hati kita, sesudah dihidupkan Allah beri cahaya dalam hati kita, maka hendaklah kita tahu apa pasal, apa sebab setengah orang Allah hidupkan hatinya, setengah orang Allah biarkan. Kalau orang kafir memang kita tak bicara lah. Ini orang Islam, orang beriman, hati tetap mati dalam gelap. Apa sebab? Dan apa sebab hati seorang mukmin itu Allah hidupkan dan beri cahaya? Allah akan hidupkan hati seseorang mukmin yang mati, hati yang mati bagi seorang mukmin Allah akan hidupkan sekiranya orang mukmin ini mengingati Allah, berzikrullah. Kenapa? Karena zikrullah itulah amalan yang menghidupkan hati. Sesudah Allah hidupkan dengan zikir, Allah beri cahaya. Karena daripada zikir itu juga Allah akan jadikan cahaya dalam hati. Jadi peranan zikrullah itu ialah menghidupkan hati dan memberi cahaya. Sebab itu Rasulullah bersabda ya, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyiti. Bandingan orang yang sentiasa ingat Tuhannya Allah dengan orang yang sentiasa tidak ingat Tuhannya Allah, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Maksud Rasulullah, orang yang berzikir hatinya hidup. Orang yang tak pernah zikir hatinya mati. Ini kan terang. Dalil yang sangat terang, sangat jelas bahawa amalan zikrullah bila kita amalkan menjadi sebab Allah hidupkan hati kita. Allah beri cahaya. Tapi ya, di akhir zaman seperti zaman kita ini, amalan zikrullah ni tak ada nilai. Tak ada nilai. Bukan saja orang ramai ya, ramai juga ulama yang tidak memandang kepentingan amalan zikrullah, malahan menghantui pikiran orang ramai. Saya sendiri pernah dengar dekat radio soal jawab, radio FM. Berapa tahun dululah ada soal, ada apa rancangan apa ni, di satu rancangan saya lupa. Rancangan itu macam-macam soal jawab. Antaranya ada seorang pendengar itu tanya, Ustaz, saya dengar ada setengah ustaz mengajar dalam kuliah, kalau kita nak solat khusyuk, hendaklah kita banyakkan zikir. Apa jawab ni orang yang cakap kat radio ni? Tak usah, itu tak betul. Nanti kalau zikir banyak-banyak jadi gila. Betul tak tu jawab? Ini orang alim yang dipanggil bercakap kat radio. Bila ditanya, adakah benar kalau kita nak sembahyang khusyuk, mestilah di luar sembahyang banyakkan zikir? Dijawab oleh ustaz itu, bukan itu. Tak boleh banyak zikir, nanti jadi gila. Ini saya sendiri dengar, bukan orang cerita. Ketika saya memandu, saya giling kepala. Kalau dah ustaz macam ni, macam mana orang ramai?
Jadi Rasulullah sendiri pun cakap itu, dan Rasulullah itu sepanjang masa 24 jam siang malam tidur pun dia ingat Allah. Ingat Allah ni di zaman awal Islam harganya sangat tinggi, tak boleh nak dinilai dengan apa juga. Semua orang berzikir 24 jam. Tapi akhir zaman ni semua orang tak berzikir kerana tak ada harga. Ya. Pernah tak kita dengar kursus amalan zikrullah? Ada tak? Kursus tahsinul zikrullah tak ada. Tapi kursus tahsinul solah ada. Kursus membaiki amalan semayang ada. Kursus-kursus agama lain ada, tapi kursus membaiki amalan zikir tak ada. Kerana zikir dah tak ada harga. Bila saya cakap tentang zikir ni, pun setengah orang dengar pun pelik. Alasan mereka apa? Kenapa kita ni nak sibuk-sibuk zikir? Cuba kita pandang, ingatkan rukun Islam yang 5 tu berapa? 5 kan? Ada tak zikir di situ? Jawab orang-orang tak ada. Dah kalau dah tak ada, buat apa nak sibuk-sibuk belajar zikir ni? Tumpukan saja rukun Islam yang 5 tu. InsyaAllah kamu selamat. Macam betul, tapi tak betul. Rukun Islam yang 5 tu macam mana nak sempurna? Bila kita buat, macam mana nak sempurna? Mengucap 2 kalimah syahadah bukan asal ucap. Solat bukan asal solat. Ya? Puasa bukan asal puasa. Zakat bukan asal zakat. Haji bukan asal haji. Kalau solat asal solat, senang gitu. Tapi solat itu diperintah oleh Allah, wa aqimi solah li dzikri. Dirikanlah solat untuk ingat aku. Kita belajar solat tak habis-habis. Dari tadika sampai nak mati umur 85 pun hadir dalam kursus tahsinus solah. Tapi belajar zikir tak pernah. Termasuk kita semua ni, ada pernah belajar zikir? Tak pernah kan? Saya belajar sekolah agama di Johor ni sampai darjah khas. Saya layak jadi guru agama Johor. Saya lulus darjah khas tahun akhir 57. 58 tu saya dilantik jadi guru agama Johor. Tapi saya masa itu sudah belajar ke Islam. Saya tak mau jadi guru. Ya. Kemudian saya belajar di kuliah Islam. Kemudian saya belajar di Masjid Melaya sampai dapat PhD. Ya. Tak ada kursus zikir ni, tak ada. Masa saya jadi pensyarat di Jabatan Pengajian Islam UM, saya cadangkan dalam musyarat ini, pensyarah, saya cadangkan supaya tasawuf diajar. Oh, ditolak. Tasawuf ni tak penting. Itu mentaliti pensyarah. Setengahnya untuk profesor. Tasawuf tak penting. Tak ada pun tak apa. Sedangkan tasawuf itulah nyawa bagi agama Islam. Ya. Sampai akhirnya bila saya dipindahkan ke Akademi Islam, maka di sana saya cadangkan, ya, barulah di Akademi Islam itu diterima, ya, kursus tasawuf. Tapi selepas saya ngajar di sana 2 tahun, saya pencen 95. Itu di peringkat universiti. Mentaliti orang alim pun tasawuf tak ada. Kalau tasawuf tak ada, zikir lagi dah tak ada. Jadi itulah, ya, Allah akan hidupkan hati kita, beri cahaya apabila kita berzikir. Tapi zikir ini bukan sembarang zikir. Lepas sembahyang itu zikir juga, ya.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali, 100 kali. Lepas tu berdoa. Itu zikir juga. Bukan zikir yang itu. Zikir itu boleh dan dapat pahala, dapat kebaikan. Tapi nak menghidupkan hati, zikir itu tak cukup. Zikir yang menghidupkan hati ini adalah zikir-zikir yang disusun oleh ulama tasawuf. Yang ini tidak disedari oleh ramai umat Islam. Termasuklah ulama. Zikir-zikir inilah yang dikenali dengan zikir di dalam mana-mana tarekat. At-Turuq As-Sufiyah, tarekat-tarekat yang disusun, yang diajarkan oleh ulama tasawuf. Zikir dalam tarekat. Bila sebut tarekat, lagilah kita takut kerana tarekat ni sesat. Tahun 80-an sebut tarekat saja sesat. Tarekat sama dengan sesat. Tarekat ni boleh berpisah daripada istilah sesat mulai awal tahun 2000. Saya tahu sejarahnya macam mana kerana saya baik dengan Datuk Mufti Negeri Sembilan, Datuk Murtaza Haji Ahmad arwah Datuk Murtaza ni memanglah Datuk dia pun Syekh tarekat Ahmadiyah, bapa dia pun Mufti dan tarekat Ahmadiyah, dia sendiri pun Syekh dalam tarekat Ahmadiyah, datuk bapa cucu. Tiba-tiba ada berita-berita angin, pihak yang berkuasa nak mengharamkan ajaran mana-mana tarekat. Jadi akhirnya Datuk Murtaza ni dia buat satu seminar peringkat antarabangsa membincangkan khusus tentang tarekat, kedudukannya, kepentingannya. Ada penulis-penulis dari Azhar yang datang menulis kertas kerja. Antara resolusi itu yang dibuat tarekat adalah ajaran Islam, tidak boleh dikaitkan dengan kesesatan. Jadi mulai 2004 itulah mulai reda mana-mana jabatan agama tak boleh sebut tarekat sesat, tak boleh. Dan berikutan dengan itu di Negeri Sembilan atas usaha Datuk Mufti buat enakmen tarekat dan tasawuf, diluluskan pada tahun 2005. Sekarang ni barulah tarekat itu, kedudukan tarekat itu dipandang oleh masyarakat, terutamanya Negeri Sembilan. Dan Pahang pun dah mulai buat. Dan kesan daripada ini, tarekat itu sudah mula diterima oleh rakyat Malaysia. Jadi apabila saya sebut tarekat ni, jangan takut. Karena tarekat ni bukan timbul sekarang. Tarekat ni sudah wujud sebagaimana wujudnya madhab dalam ilmu fiqh. Madhab Hambali. Siapa ulama yang mengistiadkan madhab Hambali? Jawabannya ialah Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal dunia tahun 241 Hijrah. 241 Hijrah. Di masa yang sama, seorang sufi bernama Abu Kharis Muhasibi, beliau melakukan ijtihad di bidang tasawuf dan tarekat. Tarekat beliau dikenali dengan tarekat Muhasibiyah. Abu Kharis Muhasibi meninggal dunia tahun 243. 241 tadi, ini 243. Zaman yang sama. Tarekat Muhasibah sudah wujud. Mazhab Hambali wujud seiringan.
Dan sampai sekarang pemikiran tasawuf dan tarekat Abu Haris Muhasibi masih kita pegang. Karena beliau mengarang banyak kitab tentang tasawuf dan tarekat. Selalu kita dengar kan, kita guna ustaz-ustaz bila buat kursus agama, apa dia? Muhasabah diri. Dengar tak ni? Muhasabah diri dengar tak? Muhasabah ada tak? Biasa kan? Kita hendaklah muhasabah diri masing-masing. Dari mana perkataan muhasabah diri? Siapa yang mencetuskan konsep muhasabah diri ni? Abu Haris Muhasibi lah. Namanya itu Abu Haris Muhasibi itu kerana beliau mewar-warkan amalan muhasabah diri. Ilmunya kita amal. Tentang muhasabah diri kita pegang. Tapi tarikatnya kita kotor. Ini kan tak patut. Termasuklah ustaz-ustaz bila buat kursus nak memperbaiki jati diri, muhasabah diri. Dari mana? Itulah Syekh Abu Haris Al-Muhasibi. Gelaran Muhasibi itu kerana beliau ulama yang pertama meng-highlightkan kalimah muhasabah diri. Saya masih ingatnya, nak muhasabah diri ini, kata Abu Haris, bayangkan macam kita miaga. Bila kita miaga, ada 3 perkara tak salah saya yang mesti kita jaga. Pertama, modal jangan berkurangan walaupun 1 sen. Modal mesti jaga betul-betul, jangan bersusut walaupun 1 sen. Yang kedua keuntungan, biarlah sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, kerugian pun jangan berlaku. Konsep ini beliau buat. Apa itu modal niaga? Yang wajib jangan tinggal. Apa itu keuntungan? Sunat taklah sebanyak-banyaknya. Apa itu kerugian? Yang dilarang oleh Allah jangan buat. Ini. Siapa yang mula cetuskan pemikiran ini? Abu Haris Muhasibi. Itulah timbulnya muhasabah diri. Ustaz-ustaz guna ni muhasabah diri, tapi mereka tak tahu sejarah tercetusnya konsep muhasabah diri. Jadi tarekat-tarekat ni sejak awal lagi tahun 2014 saya melawat Iran sampai di utara Iran. Saya melawat masjid Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami ini meninggal dunia 262 selepas wafatnya Abu Haris Muhasibi 243. Tarekatnya dikenali tarekat Taifuriyah. Masjidnya itu masih utuh, tapi dah dibaikilah dari satu masa ke satu masa. Dalam masjid itu amalan tarekat Taifuriyah yang diajar oleh Abu Yazid Bustami masih terus diamalkan. Setengah jawatan kuasa itu pun anak cucunya. Tak percaya pergilah sana. Masjid itu sudah berusia lebih 1200 tahun. Tak percaya pergilah utara ke Iran. Makamnya pun ada di depan masjid. Makam gurunya ada dalam masjid. Saya bercakap ni kerana ramai di antara kita ni takut sangat dengan tarekat, terutamanya di Johor. Tapi Negeri Sembilan, alhamdulillah, kerana sudah ada akta tasawuf dan tarekat. Jadi kita biarkan kita tinggalkan tarekat ni, kita pergi tadi nak hidupkan hati kita, kita tak mampu. Yang menghidupkan hati kita hanyalah Allah. Kalau kita mau Allah hidupkan hati kita, hendaklah banyak fikir. Sebab itu Allah perintah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya. Zikir apa antara zikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya nak terangkan kelebihan zikir ni menerusi hadis, menerusi sejarah Nabi Musa, menerusi Quran. Tadi ayat Quran tadi memerintahkan orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu zikir sebanyak-banyaknya. Allah sebutkan dalam ayat 24-25 surah Ibrahim kelebihan la ilaha illallah. Tidak ada amalan lain yang Allah beri keterangan tentang kelebihan amalan sehebat amalan la ilaha illallah. Ayat 24-25 surah Ibrahim. Biar saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama. Tu'ti ukuluha kulla hinin biidzni rabbiha yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Mengapalah kamu wahai manusia, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu tidak mau merenungkan dan memahami sedalam-dalamnya, sebaik-baiknya bagaimana Allah jadikan satu perbandingan, yaitu sekali sebutan la ilaha illallah kalimatan thayyibatan, itu maknanya sekali sebut la ilaha illallah. Siapa-siapa saja sebut sekali la ilaha illallah kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Sekali sebutan la ilaha illallah sama juga seperti sepokok pohon yang hebat, akarnya teguh di bumi, dahannya di langit. Ini Allah nak narik perhatian kita, ya. Allah gambarkan bila kita sebut sekali la ilaha illallah seperti juga sepohon pokok, akarnya di bumi, dahannya sampai langit. Hebat tak? Hebat tak ni? Hebat. Tujuan Allah supaya narik perhatian kita, tapi kita tak peduli. Kita tak peduli, Kita tengok kelapa sawit, bagusnya kelapa sawit ni. Kalau ada 100 ekar kan aku kaya. Ini Allah bagi tahu kita satu pokok yang sangat hebat, akarnya di bumi, dahannya di langit. Macam mana buahnya? Buahnya akan dapat kita nikmati sepanjang masa, setiap detik. Tu'ti ukuluha kullahinin bi'idhin rabbiha. Buahnya akan dapat dinikmati setiap detik dengan izin Tuhannya Allah. Allah dah bagi tahu macam ni pun kita tak peduli. Kita masih cari amalan lain. Apa maksud Allah? Kita beramallah dengan la ilaha illallah. Kata guru saya, bayangkan sekali sebutan la ilaha illallah sepokok. Kalau kita zikir 1000 kali, 1000 pokok. Kalau 10,000 kali, 10,000 pokok, kita ada istid la ilaha illallah. Istid. Bagus juga, ya. Apa ni idea guru saya? Kalau kita dah beratus-ratus ribu la ilaha illallah, kita ada istid la ilaha illallah yang begitu luas. Ya, hikmahnya, kebaikannya, pahalanya tak boleh nak dikira lah. Kemudian akhir sekali, yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah bagi contoh teladan supaya mudah-mudahan manusia itu tazakkur kepada aku.
dekatkan diri kepada Allah, diridho oleh Allah, diberi rahmat yang sempurna dunia dan akhirat. Karena orang zikir ini akan dimasukkan Allah dalam kumpulan orang-orang yang hampir kepada Allah, muqarrabun, dimasukkan dalam kumpulan muhsinin, menjadi golongan muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Ini ayat-ayat ni semua menunjukkan kelebihan orang yang berzikir la ilaha illallah. Jadi banyakkanlah zikir la ilaha illallah. Kadang-kadang bila saya bercakap ini ada pendengar ya, peserta tu tanya macam mana nak zikir la ilaha illallah. Senang saja. Apa pun amalan, mulailah dengan tawasul kepada Rasulullah. Itu kaedah tasawuf ni. Apa-apa saja amalan, kita bertawasullah kepada Rasulullah. Tapi pandangan ulama Wahhabi, tawasul ni haram, syirik. Ya. Sebenarnya itu pandangan yang salah. Pandangan Wahhabi ini pandangan dari asal Muhammad bin Abdul Wahab ya. Karena tawasul itu bukan berarti kita minta daripada Rasulullah. Ya, kita ambil, kita nak syafaat Rasulullah. Itu tawasul itu maknanya kita minta Allah syafaat Rasulullah SAW. Itu tawasul. Takkanlah kita tak tahu yang mampu memberi itu ialah Allah. Nabi Muhammad tak boleh buat apa-apa. Jadi maksud kita tawasul itu supaya kita dapat syafaat, dapat keberkatan. Jadi apapun amalan mesti dimulai dengan tawasul kepada Rasulullah, tawasul kepada orang-orang yang alim. Ya. Orang alim ini dapat keberkatan. Tapi siapa yang dipengaruhi oleh paham Wahhabi diajar syafaat itu Allah punya, keberkatan itu Allah punya. Manusia tak ada syafaat, manusia tidak ada keberkatan. Syafaat ini disebut dalam ayat kursi. Kita semua baca. Tapi kita tak tahu makna. Itu yang jadi mangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapakah yang boleh memberi syafaat di sisi Allah kalau tidak Allah izinkan? Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk bagi syafaat. Jadi sebab itu kita boleh minta syafaat Rasulullah. Kan jelas ya? Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idhnih. Kita baca ayat kursi itu Allah ada sebutkan kalau Allah beri izin pada seorang untuk bagi syafaat, maka orang itu boleh bagi syafaat. Jadi kita minta syafaat Rasulullah itu tidak salah. Memang itulah cara. Berbalik semula, bila kita nak berzikir la ilaha illallah, sekurang-kurangnya kita baca Fatihah sekali, niatkan dalam hati, ya Allah, Engkau sampaikanlah pahala bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah. Lepas tu bolehlah bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buatlah. Setakat yang kita mampu. Ya. Guru saya kata, kalau lepas sembahyang itu kita mampu buat 100, buat 100 lah dulu. Nanti lama-lama tingkatkanlah 200. Tingkatkanlah 300. Sampai kalau boleh lepas solat itu 1000. Pagi ganti kita solat berjemaah. Ya. Imam kita buat tahlil 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu hari satu hari, pada satu hari Sayyidina Ali mendekati Rasulullah, lalu minta diajar satu amalan yang khusus.
Ya Rasulullah, dullani ala aqrabut turuqi ila Allah wa as'ala ala ibad wa afdaliya indallah. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu amalan yang bila aku amalkan cepat sampai kepada Allah dan keridhaannya, mudah diamalkan oleh orang ramai ya Rasulullah, dan paling afdal di sisi Allah. Apa ya Rasulullah? Ya Ali, alaika bi mudawamati zikrillahi sirran wa jahran. Kalau gitu ya Ali, kalau kau mau amalan yang kau maksudkan, wajiblah di atasmu kekal berzikir, sama ada cara sir maupun jihar, bersuara ataupun tidak bersuara. Maka Sayyidina Ali bila dengar sabda Rasulullah, dia minta pencerahan. Ya Rasulullah, wan nasu dzakirun fa khassani bi syai'in. Ya Rasulullah, kalau zikir, sentiasa zikir ni orang ramai dah buat, engkau ajarkanlah aku satu amalan yang khusus untuk aku. Lalu Rasulullah kata, wahai Ali, engkau ni sudah dilanda oleh perasaan yang pernah melanda Nabi Musa alaihissalam. Wahai Ali, ketika Nabi Musa masih hidup, dia betul-betul minta kepada Allah amalan yang khusus untuk dirinya. Tetapi Allah jawab, ya Musa, engkau sebutlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa pun minta penjelasan pada Allah, ya Allah, la ilaha illallah ni sudah disebut-sebut oleh hamba-hambamu yang beriman. Yang aku maksudkan ya Allah, satu amalan yang khusus untuk aku. Kan aku ni Nabi dan Rasulmu ya Allah. Apa ya Allah? Allah berfirman dalam hadis kursi, ya Musa, sekiranya la ilaha illallah engkau letakkan di sebelah dacin, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi di sebelah dacin lagi, nascaya engkau dapati la ilaha illallah lebih berat. Barulah Nabi Musa akur, lalu beramal la ilaha illallah. Karena itu Rasulullah bersabda, afdalu ma qultuhu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal-afdal yang aku sebut di lidah dan nabi-nabi sebelum aku sebut di lidah ialah la ilaha illallah. Ini hadis kursi, hadis Nabi ada, ayat Quran tadi ada. Nak cari macam mana lagi? Jadi siapa yang banyakkan zikir la ilaha illallah, lama kelamaan Allah akan hidupkan hati kita. Ya. Diberi cahaya. Selain daripada zikir la ilaha illallah ni, bila dah kita buat 100 ke 200 ke 1000 ke, sambunglah sebut namanya Allahu Allah, Allahu Allah. Nak suara kuat boleh, nak perlahan boleh, tak ada suara dalam hati saya pun boleh. Ini semua telah diistiadkan oleh ulama. Saya telah pelajari di guru saya dan saya telah ajarkan kepada ramai orang. Jadi kedatangan saya sini, kalau hadirin hadirat ni beramal dengan la ilallah dah cukup baik dah. Ya, la ilaha illallah ni boleh menghidupkan hati kita. Kemudian Allah akan beri dalam hati kita yang hidup itu cahaya. Dan cahaya ni, cahaya zikir ni ada 3 peringkat. Cahaya zikir ni ada 3 peringkat. Pertama, peringkat permulaan dinamakan nur yaqadah. Warid yaqadah, nur yaqadah. Nur yaqadah ini mampu menghidupkan hati, menyedarkan hati yang ghaflah. Jadi bila hati dah hidup dengan nur yaqadah, pada masa itu hati mula berfungsi.
mula kita boleh gunakan. Yang dulu tak faham, sekarang dah mula faham. Ya. Nanti kalau kita terus berzikir, Allah terangkan lagi cahaya itu sehingga sehingga kita dikurniakan Allah cahaya yang kedua yang dinamakan nur hudur. Nur hudur ni makna Allah itu sudah kuat dalam ingatan hati kita. Hudur ma Allah itulah ya. Bila dapat nur yang kedua ni, iman kita semakin mantap, keyakinan kita bermula dan kita sudah rasa ya Allah itu sentiasa dalam hati kita sentiasa ingat Allah. Apa-apa yang dulu hati kita tak nampak, sekarang hati kita dah nampak. Apa-apa dulu yang hati kita tak faham, sekarang sudah mula faham. Akhir sekali, cahaya yang ketiga, nur al-wisal, cahaya yang menyampaikan hati kita kepada hakikat dan ma'rifatullah. Inilah tiga. Cahaya yang ketiga ini biasanya didapati bila seorang itu terus berzikir berhari-hari di dalam sebuah bangunan, sebuah tempat yang berterusan, terutamanya bila dipimpin oleh seorang guru. Ya. Ini ada dinyatakan oleh Imam Ghazali ya, dalam banyak kitab beliau. Dalam kitab Ikhya ada, dalam kitab Umdatul Talibin pun ada. Dalam artikel-artikel Imam Ghazali yang lain pun ada disebut. Jadi masalah kita nak beramal tadi saya sudah sebutkan ya. Kita perlu istighfar beberapa kali, lalu baca Fatihah sekali, ingatkan dalam hati, ya Allah Engkau sampaikan pahala bacaan Fatihah ni kepada Rasulullah. Lepas tu kita berzikirlah la ilaha illallah. Lepas solat kita sambung wirid biasa itu dengan la ilaha illallah pun boleh. Ngajar setengah imam bila dia dah habis Allah Akbar 34 kali dan genap 100, lalu disambung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setengah imam buat bilangan itu suka kita lah, nak 100 ke 200 300 ke 1000 tapi zikir ni semakin banyak semakin baik ya, kesannya semakin baik. Cubalah ya, coba zikir 100 lepas solat, 100 5 waktu 500. Seminggu kemudian tambahkan jadi 200. 200 kali 5 dah berapa? 1000. Seminggu kemudian tambahkan 100, 300 sampai tiap-tiap lepas solat tu 1000. Cuba bayangkan ya. Jadi saya fikir sudah saya bercakap banyaklah ya. Selain daripada zikir ini menghidupkan hati kita ini juga kadang-kadang ya diserang oleh musuh kita, iaitu syaitan, kita pun tak tahu. Ya. Syaitan ini musuh kita. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min khaisu la tarawnahum. Syaitan itu nampak kamu, syaitan dan kumpulan-kumpulannya nampak kamu dari sekira-kira kamu tak nampak mereka. Syaitan ni anak cucu dia, geng-geng dia nampak kita, tapi kita tak nampak dia. Ini tentulah membahayakan kita. Lebih-lebih lagi bila kita tak berzikir. Kita jadi mangsa syaitan, syaitan jin ini sudah masuk ke tubuh kita, kita tak tahu. Ya.
Sebenarnya ya, jin dan setan ini, walaupun kita tak nampak dia, kalau kita tahu kaedah, ada maklumat yang asas, kita boleh tahu jin dan setan ini sudah menyerap ke dalam tubuh kita. Ada tempat-tempat yang disukai oleh jin dan setan. Ya. Kalau seorang itu pemarah, jin dan setan tu duduk mana? Duduk dekat sini ya. Duduk kawasan dagu. Sebab itu jadi pemarah. Sebab bila dengar perkataan yang buruk, yang menerima bukan kita ya, jin dan setan. Dia menerima, dialah yang bertindak, yang marah, yang tak puas hati. Tapi kita rasa kita yang tak puas hati, kita marah. Tapi sebenarnya bukan. Sebab Rasulullah tak bohong ya. Al-ghadabu minas syaitan. Marah itu daripada syaitan. Manusia itu jadi robotnya. Bila orang susah tidur, itu syaitan ada dekat mata. Ya. Anak cucu kita adik-beradik kita yang apa? Gila game. 24 jam tengok je. Itu syaitannya dekat mata. Cara nak buang macam mana? Cara nak buang, kalau yang kasar lah, cara kasar, pukul lah sini. Tulang king ini dari kiri, telinga kiri sampai telinga kanan ketuk. Nanti sakit sangat, menggelepar. Jin dan setan ni bila masuk ke tubuh kita, kita takut. Sebenarnya bila masuk ke tubuh kita, duduk dalam tubuh kita, dia mendedahkan kelemahan dia. Kita pukul dia sakit, kalau tak keluar dia mati. Ada bahan yang ditakuti oleh jin setan ni. Apa dia? Yang masam, lagi masin. Yang masam, yang masin. Dia paling takut. Garam dengan cuka. Garam dengan cuka dengan limau nipis. Semakin masam, semakin masin, lagi dia takut. Sapu dia kadang menjerit dah. Aduh, panas. Mati aku. Dia lari dah. Sebab itu, kalau siapa yang tak boleh makan limau, dia tak boleh makan limau langsung. Itu adalah jin. Tak percaya, kalau kumpul-kumpul ramai-ramai, 10 kawan-kawan cuba bagi limau yang masam sikit. Siapa yang tak makan? Yang tak makan tu berjin. Jadi jin dan setan ni ada tempat-tempat yang dia minati untuk duduk. Ya. Antaranya di mata, di telinga, dekat sini dagu, dekat ketiak kiri kanan, ya, dekat kaki, tapak kaki, atas tapak kaki, tapak tangan, berbagai penyakit kaki apa sakit lutut, sakit gaut, ini semua disebabkan jin dan syaitan. Ya. Sebab itu salah satu cara ubat sakit gaut, sakit lutut ni, sakit pinggang, kita ketuk, kita pukul jin dan syaitan itu biar dia keluar. Bila keluar sembuh. Jin dan syaitan ni dah masuk dalam paru-paru kita. Jadi kita semput, susah nafas. Boleh katakan hari-hari ada kes. Datang minta rawatan di klinik saya di Sungai Buloh sana ya. Satu hari kira-kira hitung panjang lah 30-40 orang tiap hari. Dipukul ni
bukan besar ya. Tapi rahsia rawatan cara pukul ini semakin halus semakin sakit. Pada akal manusia yang besar kita takut, tapi syaitan dia takut yang kecil. Yang halus lagi sakit, ya. Macam ini sederhana lah. Pukul bukan kuat, pukul hanya begitu saja. Bukan belasah. Ini kalau di sini ada jin setan sakit, macam tak tahan. Ini cara buangnya. Sama juga bila kita tengok ular, kita pukulkan. Ini kita tahu jin ada dalam badan, kita pukul lah. Kalau hanya bacakan ruqyah saja, itu kita hanya ada separuh kekuatan, separuh lagi dalam pukulan. Untuk sempurna baca dan pukul. Tapi itulah, walaupun nampaknya mudah, kita kena belajar. Dah belajar, berlatih, baru kita faham. Kalau tidak, kita tak tahu juga, bukan asal pukul. Ada orang tiru-tiru tak jadi. Jadi saya fikir di sini kalau hadirat nak melihat bagaimana berkesannya pukulan ni, bolehlah pembantu-pembantu saya tunjukkannya pada siapa yang bersukarela nak cuba datang ke depan. Alah ketuk tangan saja, bukan tangan saja. Saya nak beritahu ya, ada cara, ada kaedah untuk mengesan jin dan syaitan ni ada dalam tubuh ya. Kaedahnya senang saja. Saya nak tunjukkan satu kaedah dulu, iaitu kaedah cepitan. Coba buat. Ini nak ngesan adanya jin syaitan dalam badan ya, dengan cara cepitan kayu. Kalau kita baca ayat aja kurang power, dia tak akan tunjuk diri ya, degil. Tapi kalau dicepit jari kaki, coba tengok. Jangan takut. MC nak cuba MC? MC nak cuba? Saya? Sekiranya kita sedar, kita ada saka daripada mak bapak atau datuk nenek, salah satu cara untuk mengelakkannya, satu langkah yang mesti dibuat, jangan menyimpan apa-apa barang. Jangan menyimpan apa-apa barang peninggalan arwah mak atau bapak, datuk atau nenek. Apa juga barang kecil maupun besar, termasuklah barang-barang kemas walaupun sebentuk cincin. Kalau pakaian ni? Pakaiannya pun tidak boleh. Pakaiannya apa boleh, semua tak boleh. Contohnya Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu pada satu masa dulu, Dr. Azmi nama dia. Dia panggil saya ke rumah dia pada satu malam kerana anak lelaki dia umur 13 tahun, perangai anak dia ni bertukar 360 derajat, daripada budak baik kepada budak jahat. Bila saya berada di rumah doktor ini, saya tanya bila anak ini berubah perangai. Dia kata sejak ayah saya, anak datuk budak ini meninggal. Meninggal di mana? Di rumah saya ni lah Ustaz. Tapi Ustaz, bila ayah saya nak meninggal ni, dia nak rokok. Saya larilah kedai sebelah rumah ni, beli satu kotak 10 batang. Ayah saya hisap sebatang belum habis, dia meninggal. Yang 9 batang saya masukkan balik, saya simpan kotak ini untuk kenang-kenangan dalam rak-rak buku di atas ni. Jadi saya pun minta rokok ini saya bakar. Perangai anak dia hilang.
terus baik semula. Ini baru apa? Rokok yang baru dipegang oleh arwah, isap sebatang, bakinya itu disimpan. Itu pun jadi apa? Masalah. Apatah lagi barang-barang yang dipunyai oleh arwah, terutamanya barang kemas, kecil maupun besar. Alat-alat pinggan mangkuk, apa saja alat-alat kegunaan rumah ni, ya, harian, tak boleh. Kain batik pun tak boleh, tudung tak boleh, kasut pun tak boleh, pisau pun tak boleh, cangkul, tajak, semua tak boleh. Tapi itulah, bila saya dapat bercakap macam ni, macam cerewet sangat, tapi memang begitu, ya. Saya ada seorang jemaah, dia diserang strok sebelah kiri. Saya rawat, stroknya hilang, tapi mulut erot ke kiri, tak boleh hilang. Dia boleh berjalan seperti biasa, sehat, tapi mulut erot. Kata saya, ini mesti ada barang satu. Dia kata tak ada. Lebih kurang 1 tahun lepas itu, dia masuk ke stor rumah dia temui cangkul arwah datuk lelaki. Cangkul ini dibawa ke saya terus bakar. Secara magik, ya, mulut yang herot itu tiba-tiba tegak. Jadi ini bolehlah kita gunakan panduan. Apa saja yang ditinggalkan oleh arwah jangan disimpan. Kalau barang kemas ada harga jual. Sehingga kereta apa juga kereta, jenis kereta ke, laptop ke, motosikal ke, kamera ke, ini semua tidak boleh, ya. Kalau tidak dijual, tidak dipisahkan, memang jadi masalah. Di daerah Paka, di situ ramai pegawai Petronas. Ada seorang pegawai Petronas, bila ayah dia meninggal kat rumah dia jadi gila. Gilanya itu teruk. Kalau gilanya itu datang, dia lupa, kadang-kadang dia ambil pisau, ambil parang, dia nak bunuh anak isteri. Bila berubat tak sembuh-sembuh, akhirnya ke pusat datang saya suruh jual kereta sebuah, kereta wajah, sebuah Honda, motosikal Honda, sebuah kamera, sebuah laptop. 4 benda ni dijual, barulah hamba Allah ni sembuh sepenuhnya, tak perlu saya ubat. Jadi itulah, ya. Apa saja benda yang ditinggalkan oleh arwah, kalau mahal boleh jual, duitnya boleh ambil. Kalau tak ada harga, macam pakaian, bakar. Nak selesai bakar, ya. Kalau pinggan mangkuk, kalau banyak, ya, buang saja kat sungai. Kalau tidak pun hantar ke mana-mana masjid yang jauh lah. Taruh kat masjid, wakafkan kat masjid, insya-Allah boleh. Tapi yang senang buang. Karena itu, maka di antara perkara yang kita tak boleh buat, tapi jangan marah, ya. Jangan beli barang-barang bandel. Barang-barang dijual kedai bandel. Ditakuti yang mempunyai pakaian atau barang itu orang yang bermasalah. Walaupun tidak basuh, basuh, rendam pun. Ada yang cuba, ya, rendam dengan cuka air garam sehari semalam. Lepas tu disidai jaket, Bila orang itu nak ambil aja jaket itu petang-petang, dia dah terasa dah. Dekat aja dah terasa. Lalu akhirnya dibakar. Tapi orang yang jual bandel marah saya lah ni. Tapi memang itu, jangan beli. Tapi ada juga orang yang beli pakaian bandel ni dapat untung. Kawan saya, dia beli seluar bandel, bawa balik dalam koci ada duit.
Dia untunglah. Tapi jaranglah macam tu ya. Ada jemaah saya, anaknya dia masuk universiti, dia belikan jaket dekat bandar. Jaket itu nampak macam baru. Seluruh rumah tu semua demam 3-4 hari. Bila dibakar, semua sembuh. Ini pengalaman ya. Jadi saya dah bagi tahu lah semua, cuma akhir sekali saya teringat ya. Bila nak belajar zikir di Johor ni ya, ada pusat amalan dan juga pusat apa ni kuliah ya, dekat surau kami dekat Ulu Tiram. Boleh tanyalah pada ustaz-ustaz tadi. Di situ beramal bila beramal? Beramal tiap-tiap hari Jumaat, mulai maghrib sembahyang berjemaah. Lepas tu mungkin ada kuliah, lepas isyak barulah kita berzikir sama-sama. Kalau nak pergi ke sana Ulu Tiram alamatnya saya tak tahulah, tanya ini. Ya, ada. Kemudian akhir sekali, kalau nak memantapkan zikir ni betul-betul, bulan 12, 11 hari bulan 12 hingga 21 bulan 12, 10 hari, kira-kira 3-4 hari lagi nak hari Natal 11 hingga 21. Itu saya ada buat solok di surau saya Kuala Pilah. Kuala Pilah. Ya, Negeri Sembilan. Surau saya itu besar ya. Boleh berjemaah dalam 500-600 orang. Asrama ada. Asrama untuk kaum ibu ada, asrama untuk kaum lelaki ada. Bayarannya berapa? Bayarannya saya tak tahu Kalau tak ada duit tak payah, tak apa. Cakap saja saya tak berduit. InsyaAllah dia boleh. Kerana apa? Kerana jemaah saya ramai, ada yang murah hati Kalau kami pergi satu bas boleh ke guru? Ya? Apa dia? Kalau kami daripada penita ni nak datang satu bas, Boleh? tapi dengan bayaran kecil. Bayar. Bayaran saya tak tahu berapa Sekarang berapa? 100 lah. Oh, 100 10 hari. 10 hari 100. 10 hari 100 balik 10 hari 100 siap makan semua sekali. 10 hari 100. 11 hari bulan 12 hingga 21 hari bulan 12. Akhir tahun selama 10 hari. Kawan dia tadi, dia urut-urut. Lepas tu dia rasa badan dia macam semacam tu. Dia ada saka ke tak? Contoh, orang tanya. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tukang urut itu dia punya benda masuk ke badan kita. Yang ini biasalah. Kemungkinan kedua, memang dalam badan orang yang diurut memang ada benda. Itu kemungkinan tu memang ada. Tapi nak membuang dia, nak mengurangkan, senang saja. Mandi air batu. Mandi air batu. Lepas urut tu mandi air batu. Kalau orang tu punya ada masuk, dia cepat keluar. Tapi jangan disimpan, jangan simpan minyak-minyak dia, air yang dia buat jangan simpan. Itu senang saja. Itulah jawapannya. Air batu tu maksudnya dalam pita air batu tu kita letak dalam beli air batu yang apa tu selalu satu beg itu baru RM4. Taruh dalam baldi besar, taruh air, mandi. Ada orang cakap tak dulu mandi air garam kasar hitam. Itu air batu ni untuk bilas. Belah apa ni limau nipis, belah dua, kenakan garam halus untuk gosok. Dah gosok semua, baru bilas air biasa, akhir sekali bilas air batu. Jadi limau dengan garam itu memang
menyebabkan makhluk halus ini dia akan lari. Okey? Lepas tu Pak Guru, kita ada baca apa tak percaya kursi ke apa supaya ini kalau kita nak urut dia ke macam tu. Betul lah macam program kan tiba-tiba dia sakit ke kita tonton urut. Inilah berguna belum urut, lepas tu kita ada nak baca apa tak sebelum kita Daripada urut lebih baik tepuk. Daripada urut lebih baik tepuk. Tepuk, rapatkan tapak tangan. Kalau dia macam tak sedar, tepuk dekat bawah tengkuk. Bawah tengkuk. Dengan dahi. Dahi. Kalau ada air yasin, jangan disapu. Ambil macam itu, rejam. Rejaman itu lebih berkesan daripada sapu. Selalu orang sapu kan, dia kurang power. Kalau nak power, rejam. Air itu bila kena muka pesakit tadi, jin dalam tu macam dilempar dengan anak-anak batu. Faham tepuk-tepuklah. Tarik ni urat bahu kiri kanan. Tepuk belakang. Kalau histeria, senang saja. Ambil 4 batang kayu macam tadi, masukkan dekat jari sebelah kanan. Cepep itu, cengkam itu, sekejap ia akan keluar. Kalau jin itu merasuk, jadikan seorang itu tak sedar atau histeria, macam itulah pertolongan cemas. Ni 4 batang kayu ni tadi 4 batang kayu masukkan dalam celah jari kaki sebelah kanan. Kadang-kadang masuk je dia dah takut dia keluar. Tapi kalau kita tak tahu nak main sepak. Ada yang megang, jangan takut. Jin dan syaitan ni bila dalam tubuh kita, dia jadi lemah. Dia mendedahkan kelemahan dia. Kita jangan takut. Ya? Kalau takut susahlah. Ada lagi? Dia macam nak belajar ilmu agama ni, ada benda yang tak bagi dia. Betul tak? Pengalaman seperti ini ada 2 kemungkinan. Pertama, mungkin itu kemungkinan saka. Saka dari datuk nenek itu. Yang kedua, mungkin kesalahan kita. Kesalahan kita apa dia? Kita mungkin berubat dengan pawang, dia bagi tangkal, dia bagi itu, bagi ini, masih tersimpan di rumah kita. Kalau yang kedua ni, tangkal itu mesti dibakar. Kalau ada air mesti dibuang. Dan satu lagi yang banyak mengelirukan orang ramai ialah beli barang-barang yang kononnya untuk boleh bakar diri, minyak wangi, kasturi kijang, minyak berdarah yang diiklankan dekat apa itu Shopee, orang ramai beli. Itu ramai yang datang ke pusat rawatan saya, barang-barang ni jadi masalah. Bila dibakar baru hilang. Tapi yang macam ini biasa saka, susah sikit nak buang, tapi boleh dibuang, boleh jumpalah Haji Kamal ke kalau tak boleh hilang juga, pergi Solok nanti kita tolong buangkan di masa Solok 10 hari itu kita boleh dapat. Ya. Sehingga ada pawang nak taubat pun pergi Solok. Ada pawang yang hebat, dia insaf, dia nak bersihkan diri dia daripada amalan pawang, daripada jin dan syaitan ni. Dia pergi Solok 10 hari, kita bantu dia sehingga berjaya dia pisahkan ilmu dia tu dengan diri dia. Jadi untuk langkah permulaan, jumpalah perawat pak saya di sini, nanti cuba mereka ni obatkan. Okey? Begini memang ramai orang Islam di mana-mana terkeliru
Terkeliru apa dia? Kita jangan terkeliru dengan tipu daya syaitan. Syaitan ni musuh kita, jadi selalu mengelirukan kita. 1001 macam atau berbagai cara syaitan ini mengelirukan kita. Kalau kita suka beribadat, suka berzikir, maka syaitan pun kelirukan kita dengan amalan zikir, dengan ibadat. Misalnya ada ustaz yang rajin berzikir, tiba-tiba bila berzikir dia cepat jadi macam zikirnya itu menjadi khusyuk sangat sampai Allah gigil. Ini sebenarnya sudah dikelirukan oleh syaitan. Orang berzikir itu pikir ini dia zikirnya sudah menjadi, sudah khusyuk. Padahal syaitan juga boleh menirukan kita dalam masa kita tidur dengan mimpi atau nampak-nampak. Ini semua tidak boleh diguna. Jadi kasyaf, nampak-nampak. Macam siapa yang kasar sini nampak belakang saya ada jin ke, belakang haji ini ada jin ke, boleh nampak. Ini pun tak diguna. InsyaAllah perkara ni nanti mengambil masa lah untuk memahami dengan kepahaman yang betul, mengambil masa. Tapi asasnya yang kita nampak-nampak, kita dengar-dengar, kita dapat dalam mimpi, ini semua tak boleh guna. Jangan percaya. Sebab itulah Rasulullah kata tinggalkan dua perkara, Quran dan Sunnah. Kalau kita pegang, kita tak susat. Ramai orang dikelirukan macam itu. Seorang kawan saya, dia berzikir kat rumah, dekat surau tidak puas hati. Jadi dia berzikir buat pondok kecil dekat hutan. Zikir situ 2 tahun. Semasa dia dalam hutan tu, didatangi oleh satu makhluk mengaku dirinya sebagai Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya kononnya Syekh Abdul Qadir Jilani ngajar dia tiap hari. Bila dah cukup 2 tahun dia keluar. Dia cakap dengan saya, dia sudah dilantik sebagai ketua wali-wali seluruh dunia dengan title Sultanul Arifin, dan guru dia ialah Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka tarekat dia dinamakan tarekat Qadiriyah. Ini cerita karut, ini cerita yang tak betul, itu semua syaitan. Asasnya apa yang kita dapat dalam mimpi nampak-nampak ni jangan guna. Cepat-cepat jumpa perawat-perawat ni supaya kita buangkan. Dengan dimandikan, dengan diobat, insya-Allah boleh sembuh. Jadi itu soalan pertama tadi. Soalan kedua boleh. Kenapa bila seseorang itu nak cuba nak jadi baik, makin banyak ujian? Itu memang Rasulullah bercakap orang yang paling banyak diuji itu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, kemudian orang yang sepertinya. Itu sudah ditentukan oleh Allah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i, hingga akhir ayat. Ujian itu sebenarnya akan berlaku, dan 3 jenis orang beriman keadaannya. Jenis yang pertama, bila datang saja ujian itu selesai, dan orang ini ditingkatkan derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, datang ujian, dia terpaksa susah payah hadapi, baru berjaya, baru dinaikkan oleh Allah. Yang ketiga, datang saja ujian, terus dia gagal. Datang ujian itu semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Quran, dalam surah Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Kita disuruh sabar.
Itu mesti ada. Jadi yang penting ialah bagaimana cara kita menghadapi ujian Allah. Cara yang pertama, ya, ujian Allah itu kecil, rahmat Allah, nikmat Allah itu besar. Jangan terbalik. Kalau kita pegang ini, insya Allah selamat. Ya, mengenai rahmat dan nikmat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu nikmatallah la tahsuha. Sekiranya kamu bilang nak nikmat Allah, rahmat Allah tak terbilang. Tetapi badannya wala nabluwakum bisyai'in. Dan saya akan uji kamu dengan sesuatu yang kecil, yang sedikit. Jadi yang pertama, betulkan sikap dan pendirian kita, fikiran kita. Oh, ujian ini kecil saja. Kebaikan aku terima dah banyak. Jangan terbalik. Orang yang gagal karena diterbalikkan. Ujian ni berat sangat macam gunung. Kebaikan sangat sedikit. Ini gagal lah. Faham ni? Yang kedua, kita banyakkan zikir. Minta tolong pada Allah, ya Allah aku sebagai hamba-Mu tidak kuat ya Allah menanggung bala ni. Engkau sajalah yang boleh menjadikan aku kuat, aku berjaya. Tanpa pertolongan-Mu aku tak berjaya. Ini serah pada Allah. Jadi dengan dua ni insya-Allah lah banyakkan zikir, minta tolong pada Allah. Itulah wabasyiris sabirin, orang yang sabar. Kesabaran itu satu, tapi jangan sabar saja, banyakkan zikir, banyakkan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong pada Allah dengan bersabar dan banyakkan solat. Doa. Saya fikir sudah saya jawablah tu ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bi unqad wa tanfariju bi qura wa tuqda bi hawaij wa tunalu bi raqai wa sunu khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim fi kulli lamhatin wa naqasim bi adadi kulli ma'lim lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar asri ahyar wa sallim tasliman katsiran ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab min amrina rasyada. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka diyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa buyutana wa kulla syai'in a'taitana ya rabbal alamin. Allah ja'alna wa iyyahum fi kanabika wa amanika wa jiwarika wa ayyadika min kulli syaitanin marid jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bagi min syarri kulli syai'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allah tub alaina bil afiyah was salama was siha wa ala abirika fi barrika bahrika jawika min ummati Muhammadin ajmain. Allah ja'alna min syarri ma qadaitu salimin. Allah ja'alna min syarri ma qadaitu salimin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Amin ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma ti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al warisa minna. Allahumma ij'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la tajri dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallin 'alaina ya Allah man yarhamna
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة الله جعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.